Lagi satu, Syekh Sa'id quote ayat suratul Kahf juga, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Amal soleh saja tak cukup, awak tak boleh syirik. Awak buat amal soleh tapi awak syirik, apa jadi? Itu baru hapus. Sebab Allah cakap terus terang, ahbata a'malahum, Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan amalan mereka. Orang musyrik Allah hapuskan. Dia buat baik macam mana pun jadi debu. So ada orang yang buat baik tapi dia amal syirik, kita tak tahu. Itu maksud dia, hujung-hujung habis. Na'udzubillah. Kita tak nak benda ni berlaku. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Allah jadikan sebahagian amalan sebagai orang ni haba'an manthura, macam habuk yang berterbangan saja. Dia amal banyak amal, tapi Allah jadikan debu. Oh my God. Ni betul-betul berkait macam cerita apa tu? Cerita munafik yang Pak Osman tu. Oh ya. Apa kan Ustaz Dam kata apa semua ni Pak Osman kan. Pak Osman bersedekah, solat berjemaah. Rupanya munafik. Bagus. Saya munafik tu saya tengok 2 kali juga sebab konten dia baik. Point dia, hujung dia, punchline dia pun bagus. Bagi yang belum tengok, spoiler sikit lah kan. Dah tengok? Siapa dah tengok kat sini? Lupa lah. Dia orang yang dianggap sebagai soleh tu, hujung-hujungnya dia sendiri tak redha dengan qada-qadar Allah. Sehingga anak dia yang dah mati tu, orang ingat dia hidup lagi anak tu sebab dia dah meninggal. Tapi ustaz tu tak boleh terima anak dia dah mati. Dia anggap anak dia macam masih hidup. Sehingga hujung tu baru kita tahu anak dia sebenarnya dah mati. Kita pun ingat anak dia masih hidup lagi sebab dia cakap macam budak tu ada. So dia tak redha. Dia sebenarnya tak redha. Maka kerana tak redha dia, itulah dia kena gangguan. Dia, syaitan dapat permainkan dia. Dan tukang sihir itu pun nampak macam orang soleh. Bersedekah, buat baik, tapi sebenarnya dia adalah sahir, tukang sihir. Okay. So it's a good not so much the scare lah. The scare bagi saya tak tinggi sangat lah kualiti dia. Tapi dia punya content is good. Dia punya point tu is okay. Ni filem Mak Killer dah nak keluar kan. Kita harapkan kualiti yang baik lah. Kegersangan lah. Kita kegersangan bahan-bahan seni yang bermutu kan. Orang kita tak sibukkan sangat isu technicality kan. Yang kita ketandusan adalah konten yang baik. Konten yang paling tidak bermaruah kan, konten yang buat orang berfikir, ada harga diri, nak kaji sejarah, nak kenal diri, nak jadi lebih baik, cukuplah. Kan walaupun secara teknikal taklah sampai level Hollywood, tapi kalau boleh pun lebih baik sebenarnya kan. Baik. Hadis yang seterusnya. Satu hari Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, saya ringkaskan hadis ni. Nabi kata, "Ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati wan nar." Tidak ada seorang, ada satu jiwa pun di kalangan kamu kecuali telah diketahui tempatnya di syurga ataupun di neraka. Maksud dia sekarang ni dah diketahui dah. Sudah pun ditulis, sudah diketahui. Bukan akan diketahui, sudah diketahui. Qalu ya Rasul, maka sahabat pun tanya, ya Rasulullah, falima na'mal? Kalau begitu kenapa kita nak kena buat amalan lagi? Kalau semua sudah diketahui, nak amal lagi buat apa? Tengok, sahabat tanya soalan. Tanya, bukan jangan tanya. Kan? Diam je. Taat. Tanya, sebab soalan ni menggugah jiwa. Kenyataan Nabi ni menggugah jiwa. Tu juga, kalau semua dah tulis, nak tahu juga kan? Ikaikan makam Nabi tinggi, kau makam rendah. Tak ada. Nabi jawab, Nabi layan. Afala natakil, dia orang kata, apa nak kena amal? Kenapa kita tak bertawakal saja? Tawakal versi Melayu tawakal yang sebenar bagus. Tapi kat sini afala natakil, tak payahlah nak buat apa-apa. Qala, Rasulullah kata apa? La, jangan. I'malu. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jangan. Beramal. Okay, ini punchline dia. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap sesuatu akan dipermudahkan bersesuaian dengan untuk apa dia dicipta. Yang dicipta untuk syurga, amalan dia akan dipermudahkan untuk syurga. Yang dicipta untuk neraka akan dipermudahkan. Tak ada persoalan dalam jiwa. So maksud dia ada yang telah dicipta untuk syurga, dan Allah akan permudahkan dia pula untuk masuk syurga.
Ada yang memang awal-awal di situ untuk neraka dah. Tak ada pilihan dia dah. Tak akan dipermudahkan untuk dia masuk neraka. Tak menggugah jiwa. Yang tak menggugah ni tak berfikir. Betul? Yang kata saya beriman dia. Itu bukan iman. Itu taklid buta dan pemalas. Orang yang berakal dia akan tanya. Cakap, saya nak faham. Sebab apa? Sebab secara zahir nampak macam tak selari dengan ayat-ayat Quran sendiri. Zahir. Sebab tu kata kami bukan Wahabi. Kami bukan ambil zahir je, tak. Kami cuba nak taufiq bainan nusus, kan? Nak menyesuaikan antara Quran dulu. Yes, hadis Nabi SAW kemudian. Nak faham Quran kena dengan hadis, dan nak faham hadis pun most of the time kena dengan Quran. Ada orang ni dia ekstrim dengan hadis. Quran dah cakap jelas-jelas dia letak tepi. Kita tak ada pilihan. Allah boleh buat apa dia suka. Neraka ke orang soleh apa? Cuba cakap benda tu depan orang kafir. Jangan suka-suka cakap macam tu. Dia akan tanya, kalau gitu Tuhan kamu bukan penyayang, bukan adil. Macam mana orang nak jawab? Tak, dia boleh buat apa dia suka. Kalau gitu Kristian pun boleh cakap. Kita kata pada dia, Trinity tak logik. Dia kata, tak, Tuhan boleh buat apa dia suka. Jangan suka-suka cakap macam tu. Sebab apa? Nak menganggap aku ni beriman. Beriman. Bukan. Itu bukan iman. Itu kemalasan dan kebodohan. Minta maaf saya kata. You kena tahu, sifat Allah yang utama adalah rahmah. Kataba ala nafsihi rahmah, dia tetapkan atas diri dia kasih sayang. Jangan lupa benda tu. Jangan kerana awak, saya percaya dengan semua yang Allah dan Nabi cakap. Ya betul, you percaya. Tapi, you salah faham sehingga you mengiyakan benda yang menyanggahi sifat rahmah Allah. Allah kata, wa ma rabbuka bizallaman lil abid. Allah tidak zalim pada hamba dia. Lepas tu bila baca ni dah, Allah memang tetapkan. Tak ada pilihan pada kita. Dia nak nerakakan you, nerakakan. Tapi dia kata tadi dia tak menzalimi hamba dia. Kalau ini bukan menzalimi, dan apa itu menzalimi? Betul? So, bukan itu yang dimaksudkan Allah. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi quote ayat Allah. Nampak? Nabi kata, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Apa Nabi kata? Sesiapa yang memberi, bersedekah dan bertakwa dan mengiyakan, membenarkan kebaikan, fasanuyassiruhu lilyusra, kami akan permudahkan dia untuk kemudahan itu. He will make it easy and easier. Ada syarat tak sebelum tu? Ada. Syarat dia apa? Siapa yang buat baik, siapa yang bertakwa, siapa yang membenarkan kebenaran, orang macam ni lah yang akan dipermudahkan untuk kemudahan yang Nabi cakap ni. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Wa amma man bakhila wastaghna, siapa yang bakhil dan merasa diri cukup, tak memerlukan Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan mengingkari syurga, mengingkari kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan permudahkan kesusahan untuk dia. Quran, masya-Allah, tabarakallah. Ni tak ada orang ambil hadis. Ni Nabi kata, khalas. Hang tak baca Quran. Baca Quran dulu. Sebab tu saya kata, tadabbur Quran dulu. InsyaAllah bila Quran mantap, then proceed on to hadis, syarah hadis dan sebagainya. Quran jelas, celi, kalamullah. Tak sama dengan kalamun Nabi. Ada orang tak suka saya cakap macam tu. Tapi memanglah tak sama. Kalamullah, kalamullah. Kalamun Nabi, kalamun Nabi. Memang wahyu. Tetapi tak sama taraf, dataran kewahyuan dia tu. Quran ni adalah wahyu. Lafaznya sekali wahyu. Hadis Nabi itu ideanya. Ideanya itu adalah wahyu, tapi kenyataan itu kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. So dia punya iskal, point problem dia adalah beramallah, semua orang akan dipermudahkan untuk berbuat sesuaian dengan untuk apa dia dicipta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, ada kaitan ke dengan hati, Ustaz? Maknanya Allah buat hati seseorang tu memang benda yang paling penting sekali yang Nabi dalam hadis semua sebutkan. Kalau baik, maka baiklah benda tu. Baik atau tak baik, Allah beri kebebasan kepada kita. Kita berkehendak benda baik, kita dapat kan? Yes. You nak. Nanti akan ada lagi penjelasan tentang di sini. Tapi saya kasih mukadimah je dulu. Allah sebut dalam Quran sebentar. Banyak kali Allah kata, you buat ni, Allah akan kasih hidayah. Betul? You nak kebaikan, Allah akan kasih kebaikan. You nak kejahatan, you rasa sombong, you rasa tak cukup, Allah akan sesatkan you.
Itu kaedah dia. Jelas. Itu kaedah dia. Sebab kalau Allah dah tentukan, Allah memaksa kita daripada awal, there's no point saying like that. There's no point saying kalau you buat ni, aku akan kasih ni. There's no point. That means it becomes an illusion. That's why geng-geng Batiniyah Jabariyah ni, dia anggap ayat-ayat ni hanya ilusi saja, adalah lakonan. Sebab dia tak faham. Bila Allah kata apa, dia sesatkan siapa dia nak dan dia beri hidayah pada siapa yang dia nak. Geng-geng makrifat dol ni, saya marah, cukup marah sebab mereka menyesatkan akidah orang. Orang bilang, betul. Allah bagi hidayah, siapa dia nak hidayah. Ni sibuk ustaz-ustaz ni sibuk-sibuk nak tegur orang buat apa? Allah yang sesatkan dia orang, biar. Kan? Kau salah faham ayat tu. Salah parking kita kata. Bila salah park, itu akidah besar dalam rukun iman tu. Rukun iman satu je tak ada, awak tak dikira Muslim. So kalau salah faham qada dan qadar, macam mana nilai keimanan seseorang? Dia beginilah, saya jelaskan kepada awak. Apa maksud? Semua orang akan dipermudahkan untuk buat perbuatan yang bersesuaian dengan untuk apa dia dicipta. Okey. Sebelum Allah cipta Fir'aun, Allah dah tahu tak Fir'aun akan masuk neraka? Ya. Betul? Jadi bila Allah cipta Fir'aun, Allah akan halang tak bila Fir'aun nak buat kekufuran? Allah takkan halang. Sebab memang dia nak kekufuran. Fir'aun nak kekufuran. Allah boleh tak kalau dia nak halang? Boleh. Fir'aun nak kafir tapi Allah tak nak juga. Boleh tak? Boleh. Itulah jawapan dia. Maka Fir'aun tu dipermudahkan lah. Tak ada sangkaan daripada Allah. Maksud tak ada, Allah tak ada stok dia lagi. Dipermudahkan. Sebab dia memang nak kufur. Dia merasa sombong diri. Dia tidak mahu hidayah. Dia tidak mahu Allah. Maka perjalanan itu dimudahkan. Ashabul Kahfi, sebelum Allah cipta, Allah dah tahu mereka ni beriman, soleh. Allah boleh tak halang mereka daripada beriman? Boleh saja. Itu yang Nabi kata. Semua orang akan dipermudahkan untuk apa dicipta untuknya. Boleh tak kita kata Allah cipta Fir'aun untuk neraka? Boleh juga. Sebab Allah yang cipta Fir'aun. Dia boleh je tak jadi cipta Fir'aun. Oh, Fir'aun ni akan masuk neraka ni, aku tak jadi cipta dia. Tak. Allah tahu dia akan masuk neraka, Allah tetap cipta dia. Jadi boleh juga kita kata Allah cipta Fir'aun untuk neraka. Faham tak? Faham. So kenyataan Rasulullah SAW ni, semua orang akan dipermudahkan untuk buat apa yang dia dicipta untuknya. So Fir'aun memang tak dicipta untuk neraka in that sense. Tapi bukan Allah paksa Fir'aun. Itu benda lain. Allah tahu Fir'aun akan pilih neraka dan Allah tetap memilih mencipta dia. Maka betul lah dia dicipta untuk neraka. Tak salah pun. Dan perjalanan dia untuk neraka tu tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Sebab dia sendiri yang pilih. Dia yang nak. Dia yang sombong diri. Bukan dia pilih nak masuk neraka. Tidak. Dia pilih untuk sombong. Dia pilih untuk ingkar. Dan pemilihan dia tu pilihan dia. Dan Allah yang kasih manusia pilihan untuk buat pilihan. Betul? Ingat tak perumpamaan tuan tu yang ada pekerja tu, yang dia nak test sama ada pekerja dia tu jujur atau tidak. Bila pekerja dia tu memilih pengkhianatan, pengkhianatan tu termasuk tak dalam pilihan tuan dia sekali? Yes. Termasuk. Sebab kalau tuan dia tidak buat test tu, dia boleh mengkhianat tak? Tak boleh. Dia tak boleh. Dia boleh berjaya tak kalau tuan dia tak buat ujian? Tak. Dia tak akan boleh berjaya dan dia tak akan boleh gagal. So boleh kita kata bahawa kejayaan dia dan kegagalan dia termasuk dalam kehendak Tuhan dia. So kegagalan Fir'aun dan kejayaan Musa termasuk dalam kehendak Allah tak? Tapi Allah yang paksa Fir'aun untuk kufur? Tidak. Allah yang paksa Nabi Musa untuk beriman? Tidak. Ni yang ramai tak faham, kata ni Qadariyah. Ni bukan Qadariyah bro. Sabarlah kan.